أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية للصوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنعمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بعلومه في الدارين sekarang dan dapatkan Jumat dengan mendapat satu rakaat dengan dan dapat akan Jumat dengan mendapat satu rakaat dengan imam seperti mendapat ia akan imam di dalam rakaat yang kedua serta tetap dengan imam di dalamnya serta tetap dengan imam di dalamnya maka dapat Jumatnya dan datang ia dengan satu rakaat kemudian daripada salam imamnya dengan jahar dan sempurnalah Jumatnya jika sah Jumat imam dan wajib niat Jumat. Dan dapat akan Jumat. Di sini pula masalah untuk nak dapatkan Jumat. Sebagaimana yang telah lepas di awal dulu dia ada sebut katanya ketahui olehmu bahawasa segala bahagian yang jadi daripada mengikut imam 4 bahagian. Yang pertama mendapat fadilah jamaah. Kedua mendapat Jumat. Ketiga mendapat fadilah taharrum imam. Yang keempat dapat rakaat. Maka pada hari ini masalah untuk nak dapatkan Jumat. Dan dapat akan Jumat. Dapat Jumat di sini nak cakap tentang untuk nak dapat Jumat artinya tak dapat Jumat. Adapun masalah nak dapat fadilah jamaah maka seperti masalah seperti yang telah nyata yang dahulunya. Tak kiralah sembahyang Jumat artinya sembahyang lain selama mana apabila dia tu makmum mengikutkan imam. Selama mana imam tidak memberi salam, maka makmum itu dah dapat fadilah Jumat. Walaupun sembahyang itu sembahyang Jumat atau lain daripada Jumat. Ini tak jadi berlawanan dengan masalah dulu. Masalah-masalah yang dulu itu kita cakap tentang nak dapat jamaah bersama dengan imam. Nak dapat fadilah berjamaah ataunya tidak. Untuk nak dapat jamaah artinya tidak itu disyaratkan kita dapat selesaikan takbiratul ihram padahal imam itu belum selesai daripada memberi salam. Itu syarat nak dapat fadilah jamaah, berjamaah, sembahyang berjamaah. Tak kira lah sembahyang itu sembahyang biasa ke artinya sembahyang Jumat. Tetapi di sini untuk nak dapat Jumat. Dan katanya dan dapat akan Jumat dengan mendapat satu rakaat. Dengan mendapat satu rakaat dengan imam, ini serta imam. Dengan mendapat satu rakaat, ini satu rakaat walaupun rakaat yang pertama dengan imam.
Untuk nak bagi jelas di sini, kita kembali kepada syarat bagi nak sah Jumaat. Selain daripada bilangannya 40 orang untuk nak sah Jumaat, dan setengah daripada syarat bagi nak sah Jumaat tu ialah berjamaah pada rakaat yang pertama. Itu saja. Sembahyang Jumaat, syarat setengah daripada syarat nak sah dianya ialah berjamaah pada rakaat yang pertama. Maka dengan sebab syarat Jumaat ia begitu, maka apabila kita dapat berjamaah dengan imam Jumaat satu rakaat, maknanya dikira katanya kita dah dapat Jumaat dah. Sebab itulah dia kata di sini dan dapat akan Jumaat, dapat oleh makmum akan Jumaat, akan sembahyang Jumaat. Nak dapat tu dengan cara mana? Dengan cara mendapat satu rakaat dengan imam. Maknanya dengan secara mendapat berjamaah satu rakaat bersama dengan imam. Sebab adalah berjamaah satu rakaat, walaupun rakaat yang pertama bersama dengan imam dah jadi Jumaat. Rupa dianya seperti mendapat ia seorang akan imam di dalam rokok. Di dalam rokok ni rokok imam. Di dalam rokok ni rokok imam, bukan rokok dia. Di dalam rokok ni rokok imam. Rokok itu rokok bagi rakaat yang kedua. Rokok rakaat yang kedua. Kenapa kata begitu? Sebabnya untuk nak dapat satu jamaah, untuk nak dapat satu rakaat itu paling kurangnya kita makmum semayang mana-mana pun, sekiranya kita makmum dapat rokok bersama dengan imam, dapat rokok bersama dengan imam serta tamakninah dalam rokoknya, maka rakaat itu dah dapat. Walaupun tak sempat nak baca Fatihah sekalipun, sebab Fatihah itu ditanggung oleh imam. Sebab Fatihah makmum yang masbuk ditanggung oleh imam. Jadi dia katanya seperti mendapat ia seorang akan imam di dalam rokok ni rokok imam. Rokok itu rokok rakaat yang kedua. Tapi kira kata dapat tu dia dapat tamakninah di dalam rokok bersama dengan imam. Itu paling kurang untuk nak dapat rakaat. Walaupun dia tak sempat nak baca Fatihah sekalipun. Dengan sebab Fatihah yang Fatihah bagi makmum yang masbuk ditanggung oleh imam. Maka sekiranya siapa-siapa saja masalah sembahyang Jumaat, apabila dia dapat tamakninah dalam rokoknya bersama dengan rokok imam pada rakaat yang kedua, serta tetap dengan imamnya. Serta tetap dengan imamnya. Serta tetap dengan imam di dalamnya dalam rakaat yang kedua. Serta tetap dengan imam di dalamnya di dalam rakaat yang kedua. Di dalamnya di dalam rakaat yang kedua. Dengan maknanya dia berjemaah, dia mengikut imam sehingga akhir rakaat yang kedua. Itu makna kata serta tetap dengan imam di dalamnya di dalam rakaat yang kedua. Dengan maknanya mulai daripada dia sempat sambung dengan imam di dalam rakaat yang kedua, selepas tu dia terus bersama dengan imam sampai imam beri salam. Itu mengikut Ibn Hajar, ia kata sampai salam imam. Ataupun kalau kita mengikut Imam Ramli dan Khatib Syarbini, dia katanya sehingga bangkit imam daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua. Dengan maknanya apabila kita datang
datang masuk ke dalam sembahyang Jumaat, padahal imam di dalam rokok. Dimaksud dengan masuk itu kita mulai takbiratul ihram. Kita mulai takbiratul ihram, padahal imam itu sedang rokok rakaat yang kedua. Kita pun turun rokok bersama dengan imam, dapat tamakninah. Selepas pada kita dapat tamakninah bersama dengan imam di dalam rokok, dan kita pun terus bersama dengan imam sehingga imam itu beri salam. Kita terus bersama dengan imam, maknanya kita mengikut imam lah. Terus bersama dengan imam sehingga imam itu beri salam. Itu sehingga imam itu beri salam. Itu kalau kita mengikut Ibn Hajar. Tetapi kalau kita mengikut Imam Ramli dan Khatib Syarbini, dia katanya kita terus bersama dengan imam sehingga imam bangkit daripada sujud rakaat, sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua itu. Sebab nak bilang satu rakaat itu mulai daripada Fatihah sampai sujud yang kedua. Sampai bangkit daripada sujud yang kedua. Itu dibilang satu rakaat. Adapun tahiyat tu tak dibilangi. Tak dibilang masuk di dalam rakaat. Itu mengikut Imam Ramli. Jadi rupanya apabila paling kurangnya kita dapat tamakninah dalam rokok imam rakaat yang kedua. Seperti rupanya tadi. Kita takbirat selesai pada takbiratul ihram, padahal imam itu di dalam rokok. Kita pun terus turun rokok bersama dengan imam serta dapat tamakninah dalam rokok itu. Dan kita terus mengikut imam. Kita terus mengikut imam sehingga imam itu beri salam. Kita terus mengikut imam serta imam itu beri salam. Maka dia katanya, maka dapat Jumaatnya. Maka Jumaat itu dikira dapat. Apabila dapat Jumaat, maknanya sembahyang yang dia sembahyang itu adalah sembahyang Jumaat. Maka sembahyang Jumaat itu ialah sembahyang yang mempunyai 2 rakaat. Sebab tu dia katanya, dan mendatang ia tambah lagi. Dan mendatang ia seorang dengan 1 rakaat. Maknanya dia tambah, dia mengerjakan dengan 1 rakaat kemudian daripada salam imamnya. Selepas pada imam beri salam, dia tambah 1 rakaat lagi pula. Dengan sebab apa tambah 1 rakaat? Sebab dia dapat Jumaat. Dapat Jumaat maknanya sembahyang dia jadi sembahyang Jumaat, maka maklum sembahyang Jumaat itu ialah sembahyang yang mempunyai 2 rakaat. Apabila imam beri salam, dia kena tambah, dia kena buat berapa rakaat lagi? 1 lagi ya. Tengok dia katanya sekali lagi, dan maka dapat Jumaatnya. Apabila dapat Jumaat, imam beri salam, dia dapat 1 rakaat saja, mana ni dia kena buat 1 rakaat lagi lah. Dan mendatang ia mengereja ia dengan 1 rakaat kemudian daripada salam imamnya. Selepas pada imam beri salam, dia bangun tambah 1 rakaat lagi. 1 rakaat yang dia bangun tambah itu dengan jahar. Dengan jahar tu maknanya dengan nyaringkan bacaannya. Dengan jahar, yakni dengan nyaringkan akan bacaan. Dengan jahar ini dengan nyaringkan bacaan Fatihah dia, bacaan surah selepas pada Fatihah. Apabila dia bangun tambah 1 rakaat lagi tu, disunat bagi dia tu jaharkan bacaan. Dengan jahar, dengan nyaringkan bacaan. Tapi ini sunatlah, bukan dia wajib. Jadi baca nyaring. Ini satu perkara yang peliknya. Kita sembahyang seorang diri, sebab apabila kita tambah, apabila imam beri salam, kita kena tambah 1 rakaat lagi. Apabila kita tambah 1 rakaat lagi, maknanya kita sembahyang seorang diri lah. Kita sembahyang seorang diri waktu siang, tetapi disunatkan baca nyaring. Itu satu pelik. Ya biasanya sembahyang Jumaat.
Kalau siang, kalau malam tu memanglah sembahyang maghrib, kalau sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh dibaca, disunatkan baca nyaring walaupun imam, walaupun orang yang sembahyang seorang diri. Tetapi ini waktu siang sembahyang seorang diri disunatkan baca nyaring juga. Ini masalah makmum yang dapat jemaat, yang dia tambah, yang dia mengejarkan satu rakaat lagi. Disunatkan baginya menyaringkan bacaan Fatihah dan surah. Dan sempurnalah jemaatnya. Dan sempurnalah jemaatnya, dan sepenuhlah jemaatnya, jemaat bagi seorang tadi. Apabila dia bangun tambah satu rakaat lagi sehingga dia beri salam, maka jemaat dia tu dah sepenuh. Itu dikait kata sempurna jemaat dia tu jika sah jemaat imam. Jika sah jemaat imam. Itu dikait dengan kata sempurna jemaat dia tu sekiranya imam sembahyang jemaat imam itu adalah sembahyang yang sah. Begitulah untuk nak bagi nampak masalah lebih kurang dulu. Jadi pendek katanya untuk dengan sebab syarat bagi nak sah jemaat itu ialah setengah daripada syarat bagi nak sah jemaat itu ialah berjamaah satu rakaat. Berjamaah satu rakaat, walaupun rakaat yang berjamaah itu rakaat yang pertama sekalipun. Sebab tu kalau kita katanya seramai-ramai orang 40 orang lebih saat itu yang sembahyang bersama dengan imam, dia berjemaah pada rakaat yang pertama. Apabila bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama, masing-masing mufarakah. Masing-masing mufarakah. Maka dah sah jemaat dia. Sebab syaratnya berjamaah, syarat setengah daripada syarat bagi nak sah jemaatnya berjamaah pada rakaat yang pertama. Sebab tu apabila cukup bangkit daripada rakaat sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, kalau siapa-siapa nak mufarakah pun dah boleh dah tu. Tetapi mufarakah dengan tak ada uzur makruhlah. Meluputkan fadilat jemaah, tapi nak kira kata boleh ke tak boleh, dah boleh. Sebab apa? Sebab dah jemaah pada rakaat yang pertama. Dah sah dah jemaah. Maka dengan sebab tu apabila imam, kira katanya imam itu apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama. Apabila imam bangkit apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama, imam sedang berdiri bacaan Fatihah pada rakaat yang pertama, pada rakaat yang kedua kita mengikut ketika itu. Mana kita dapat berjemaah dengan imam satu rakaat. Tapi syaratnya jangan kita mufarakah lah. Sebab syarat bagi sah jemaat itu kena berjemaah satu rakaat. Apabila kita dapat berjemaah dengan imam satu rakaat itu dah dapat jemaat. Tengok. Dan katanya kita ulang balik sekali lagi, dan dapat akan jemaat dengan dapat satu rakaat dengan imam. Seperti rupa masalahnya, ini satu masalah. Seperti paling kurang ni nak cerita rupa yang paling kurang kita nak dapat rakaat bersama dengan imam. Kalau tidak pun kalau kita dapat belum pada berdiri, misalnya kita dapat bersama dengan imam pada i'tidal rakaat yang pertama pun sama juga. Kita datang tu imam sedang i'tidal rakaat yang pertama atau dalam sujud rakaat yang pertama, atau kita dapat bersama dengan imam di dalam qiyam imam, dalam berdiri imam rakaat yang kedua, itu pun sama juga. Tapi di sini nak cerita yang paling kurangnya kita dapat bersama dengan imam tu dalam rakaat imam pada rakaat yang kedua. Ini sakatan yang paling kurang. Tapi dia ada satu masalahnya, apabila kita tak kira sembahyang mana-mana pun, apabila kita dapat apabila kita dapat dengan imam di dalam rakaat serta dapat tamakninah, itu kita dikatakan kita ini makmum yang masbuk.
makmum yang masbuk, kaedah dianya, hukum dianya, tak payah bacakan Fatihah. Tak payah dia baca Fatihah, dia terus mengikut imam. Dan juga begitu juga dia dapat baca Fatihah separuh masalah, imam terus rokok, maka dia tinggalkan bacaan Fatihah dia, ikut imam rokok. Sebab yang tinggal lagi, yang baki lagi daripada Fatihah ditanggung oleh imam. Begitu juga apabila dia dapat dalam rokok, dapat bersama dengan imam di dalam rokok, maka Fatihah dia tu ditanggung oleh imam juga. Tetapi syaratnya, syarat imam yang boleh menanggungkan bacaan Fatihah makmum itu imam yang suci, imam yang sah sembahyang. Imam yang sah sembahyang, imam yang suci. Imam yang suci daripada najis, daripada hadas. Imam itulah yang boleh menanggung. Sekiranya kalau kita fardu masalahnya, kalau sembahyang zuhur masalan, kalau sembahyang zuhur masalan, imam itu dia terlupa nak baca, nak ambil wuduk. Dia berhadas, dia terlupa nak ambil wuduk. Dia sembahyang. Dia sembahyang. Apabila dia sembahyang pada rakaat yang keempat masalan. Pada rakaat yang keempat, dia sedang rokok rakaat yang keempat. Kita mengikut dia. Kita mengikut dia apabila kita takbiratul ihram, tengok dianya sedang rokok. Kita pun ikut rokok bersama dengan dia. Jadi kita agak katanya Fatihah kita dialah yang tanggung. Apabila kita ikut dia, selepas pada dia beri salam, kita bangun tambah rakaat kita lah. Tiba-tiba dia beritahu kepada kita, katanya dia terlupa nak ambil wuduk. Dia beritahu kepada kita, katanya dia terlupa sembahyang dia saat itu, dia terlupa nak ambil wuduk. Maka kita kena sembahyang 4 rakaat lagi. Sebab apa? Sebab Fatihah pada tadi itu, kita agak dia tanggung, tetapi dia tak boleh nak menanggung akan Fatihah kita. Sebab dia tu tidak berwuduk. Sebab dia tu orang yang sembahyang tidak sah. Sebab dia tu berhadas atau dia tu yang menanggungkan najis. Sebab tu masalah di sini, masalah sembahyang mana-mana pun sekiranya kalau kita dapat, kita makmum masbuk, kita tak dapat baca Fatihah, kita terus mengikut imam dalam rokok, ingat katanya imam menanggungkan Fatihah kita. Tetapi apabila sudah sembahyang imam, imam beritahu katanya, nyata kata imam itu tidak sembahyang dengan tidak berwuduk. Artinya sembahyang imam itu menanggungkan najis. Maka Fatihah yang kita agak kata dia tu menanggung, dia tak boleh nak menanggung. Maka rakaat yang kata jadi tadi tu, jadi tak jadilah. Jadi maknanya, seperti kata tadilah, kita katanya pada sembahyang zuhur, pada rakaat yang keempat, kita takbiratul ihram. Selepas pada kita takbiratul ihram, imam turun terus rokok, turun rokok. Kita pun tak payah baca lah Fatihah tu, turun rokok. Ingat katanya imam tu tanggungkan bacaan Fatihah kita. Tiba-tibanya apabila dia beri salam, kita bangun nak tambah 3 lagi lah. Nak bangun tambah 3 rakaat lagi, tiba-tiba dia beritahu kepada kita, katanya dia terlupa nak ambil wuduk. Jadi maknanya kita tak boleh nak tambah 3, kena tambah 4. Sebab apa? Sebab yang tadinya kita tak baca Fatihah. Yang tadinya kita tak baca Fatihah, lagi pulanya imam tak boleh nak tanggung. Itu rupanya. Itulah tak kira sembahyang Jumaat ke sembahyang mana-mana. Sebab tu dia katanya lagi akan datang tu jika sah Jumaat imam. Jika sah Jumaat imam, itu sebab tu dia kata lagi akan datang. Sebab masalah di sini dia buat rupanya seperti mendapat ia seorang akan imam di dalam rokok, di dalam rokok imam rakaat yang kedua. Maknanya Fatihah makmum tak ditanggung oleh imam. Imam yang hendak menanggungkan Fatihah makmum itu ialah imam yang sah Jumaatnya. Sekiranya kalau imam tu yang menanggungkan najis atau imam itu terlupa nak ambil wuduk masalah, dia tak boleh nak menanggung. Maka rupa saat itu tak dapat Jumaat. Sebab kita tak baca Fatihah. Tengok dulu.
seperti mendapat ia makmum akan imam di dalam rakaat yang kedua. Jadi maknanya imam di dalam rakaat kita takbiratul ihram, kita terus rakaat bersama dengan imam serta dapat tamakninah dalam rakaat itu. Dan selepas pada apabila kita dapat rakaat bersama dengan imam, janganlah kita mufarakah. Jangan katanya apabila kita imam rakaat, imam sedang rakaat, kita takbiratul ihram, dapat tamakninah dengan imam, apabila imam bangkit i'tidal, kita pun ikut bangkit i'tidal, tiba-tiba kita niat mufarakah. Tiba-tiba kita niat mufarakah, maka kira katanya tak dapat satu rakaat. Artinya imam itu batal sembahyang. Atau imam itu batal sembahyang. Itu maksudnya dapat rakaat yang kedua bagi imam serta tetap dengan imam di dalam rakaat yang kedua. Maknanya jangan kita mufarakah. Mesti terus kita mengikut imam sehingga imam beri salam atau imam bangkit daripada sujud yang kedua. Kita kena terus dalam keadaan kita mengikut imam. Dengan maknanya terus kita mengikut imam sampai imam beri salam kalau mengikut Ibn Hajar. Atau mesti terus kita mulai pada rakaat tadi, kita terus mengikut imam di dalam mengikut imam sehingga imam bangkit daripada sujud yang kedua kalau mengikut Imam Ramli. Dengan maknanya jangan kita mufarakah. Sementara imam nak beri salam tu jangan kita mufarakah. Sebab kalau kita mufarakah maknanya tak dapat satu rakaat, kita berjemaah dengan imam, maka tak dapat jemaah. Begitu juga kalau kita tak niat mufarakah pun imam batal sembahyang. Contohnya kita dapat rakaat bersama dengan imam macam tadi, tetapi apabila imam turun sujud, imam batal sembahyang. Imam sembahyang dia jadi batal sebab berhadas, keluar angin masalah. Maka jadi maknanya kita berjemaah dengan dia tak cukup satu rakaat. Maka jemaah itu pun tak dapat juga. Sebab tu syarat dia katanya kita mesti berterusan bersama serta tetap dengan imam di dalamnya dalam rakaat yang kedua. Maka serta tetap dengan imam di dalamnya dalam rakaat yang kedua tu dua ada khilaf di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli dan Khatib Syarbini. Ibn Hajar katanya kena serta dengan imam sampai imam beri salam. Khatib Syarbini dan Ramli dia katanya sehingga imam bangkit daripada sujud yang kedua saja. Maknanya semenjak daripada rakaat sampai beri salam atau sampai imam bangkit pada sujud yang kedua, jangan kita mufarakah. Maknanya kalau kita mufarakah, maknanya tak dapat satu rakaat. Artinya imam itu jangan batal sembahyang. Imam itu jangan batal sembahyang. Sekiranya kalau imam itu batal sembahyang, padahal dianya padahal kita berjemaah dengan dia tak dapat satu rakaat lagi, maka jemaat pun tak dapat juga. Mana begitu. Begitu juga imam jangan batal sembahyang. Artinya imam itu tak apalah, kita ambil dua masalah begitulah. Itu maksud kata serta tetap dengan imam di dalam rakaat yang kedua. Mesti kita berterus dalam keadaan kita jadi makmum dia sehingga dia beri salam atau dia bangkit pada sujud yang kedua. Maka kalau rupanya begitu, maka dapat jemaatnya, jemaat seorang tu dah dapat sebab dia dah berjemaah dengan imam satu rakaat. Cukup dengan betul dengan syarat jemaat katanya kena berjemaah pada satu rakaat. Apabila dapat jemaat dia, maknanya jemaat itu sembahyang yang mempunyai dua rakaat. Maka apabila dapat jemaat, maknanya apabila imam beri salam, dia dah buat satu rakaat, maknanya nak satu lagi lah. Dan mendatang ia dengan satu rakaat. Kena tambah lagi satu rakaat. Nak tambah tu kemudian daripada salam imamnya. Selepas pada imam beri salam, selepas pada imam beri salam, maka kita bangun tambah satu rakaat lagi. Tetapi
dia katanya kama daripada salam ini sama juga mengikut Ibn Hajar, tetapi kalau mengikut Imam Ramli itu boleh kita nak mufarakah daripada imam selepas pada imam bangkit daripada sujud yang kedua. Ini kalau kita mengikut Ramli, apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua untuk nak baca tasyahud akhir, kita dah boleh nak niat mufarakah sebab rakaat tu habis zakat tu. Sebab di sedianya apabila imam bangkit daripada rakaat daripada sujud yang kedua, maka kira katanya dah dapat satu rakaat. Jadi maknanya kemudian dia katanya mendatang ia dengan satu rakaat kami pada salam imam, ini mengikut Ibn Hajar. Adapun kalau mengikut Imam Ramli, boleh kita nak niat mufarakah apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua. Tak nanti imam beri salam pun boleh. Apabila kita bangun tambah satu rakaat lagi tu, kita nak baca Fatihah, kita nak baca surah, nak baca Fatihah wajib, nak baca surah sunat, maka nak baca dengan secara perlahan ke nak baca dengan secara nyaring, maka sunatnya kita baca nyaring. Walaupun ketika itu kita sembahyang seorang diri sekalipun. Sunat kita bacakan bacaan Fatihah kita dan surah itu baca dengan jahar, dengan nyaring. Maka teruslah sembahyang kita sehingga kita beri salam. Dan sempurna jemaatnya, jemaat dia tu dah sempurna. Tapi sebenarnya jemaat dia tu jika sah jemaat imam, jika sembahyang jemaat imam itu adalah sembahyang yang sah, dengan maknanya imam itu adalah imam yang suci daripada hadas, suci daripada najis, dia boleh menanggungkan Fatihah kita. Sebab fardu masalah kita tadi itu kita tak baca Fatihah. Fardu masalah kita tadi itu kita tak baca Fatihah sebab ketika kita takbiratul ihram, imam di dalam rakaat, kita pun turun rakaat. Selepas pada takbiratul ihram kita terus rakaat tamakninah sama dengan imam. Fatihah kita tu ditanggungkan oleh imam. Nak tanggung tu syaratnya imam tu sah sembahyang Jumaat dia lah. Dengan makna kalau imam tu nyata-nyata kata dia tu tak ambil wuduk, datang sembahyang Jumaat jadi imam dia tak ambil wuduk, dia terlupa nak ambil wuduk masalah, maka Jumaat kita tak jadi juga. Mesti kena kena jadikan zuhur. Kena sembahyang 4 rakaat. Sebab apa? Sebab tadi kita tak baca Fatihah. Tetapi kalau begini kalau begini tak ada masalah. Kalau kita dapat bersama dengan imam tu di dalam berdiri rakaat yang kedua, kita dapat baca Fatihah. Kita dapat baca Fatihah. Contohnya kita dapat bersama dengan imam, kita dapat mengikut imam ketika imam sedang duduk antara dua sujud rakaat yang pertama. Maknanya belum pada nak baca Fatihah lah. Kita mengikut imam ketika imam dia dalam duduk antara dua sujud rakaat yang pertama. Maka kita takbiratul ihram duduk bersama dengan imam. Nanti imam bangkit baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Apabila kita sudah baca Fatihah, imam baca Fatihah, imam baca surah, kita pun baca Fatihah. Imam rakaat, kita rakaat sampai imam beri salam. Sampai imam beri salam. Selepas pada imam beri salam, dia beritahu kata dia terlupa nak ambil wuduk. Artinya selepas pada imam beri salam, dia tengok kat baju dia ada najis. Maka nyata kata sembahyang imam itu sembahyang yang tidak sah. Tetapi kita jadi makmum dia ketika itu, kita ingat kata sembahyang dia sah. Kalau kita tahu kata dia tak ambil wuduk, tidak sah di awal lagi. Ni kita ingat katanya dia dah ambil wuduk, baju pakaian dianya, badan dia suci daripada najis. Lagi pulanya Fatihah kita dah baca. Maka apabila dia beri salam, tetapi kita dapat satu rakaat lah. Apabila selepas pada dia beri salam, dia beritahu kepada makmum semua kata dianya lupa nak ambil wuduk. Maka itu sah. Satu rakaat bagi kita. Jumaat kita dapat. Sebab apa? Sebab kita dah baca Fatihah. Tak sama dengan masalah tadi. Masalah tadi tu apa dia? Kita tak baca Fatihah. Lagi pulanya imam tu tidak berwuduk. Tak boleh nak menanggung. Dengan sebab Fatihah seolah katanya kita serah kat dia.
Salah katanya Fatihah dia, Fatihah kita dia yang tanggung. Kalau kita beli barang kat kedai tu mana dia nak tolong bayar lah. Soalannya begitu. Tetapi nyata-nyata imam itu orang yang berhadas. Maka Fatihah yang kita tak baca tadi, ia tak boleh nak menanggung. Maka rakaat yang tadi tak baca Fatihah, mana tak dikira satu rakaat. Tetapi sembahyang itu sah. Sebab tu dia kait katanya, jika sah Jumaat imam. Habis di situ. Dan wajib niat Jumaat di atas gitu. Dan wajib niat Jumaat apa tu? Dan wajib niat Jumaat atas mereka yang mengikut imam Jumaat. Kemudian daripada rokoknya rakaat yang kedua. Dan wajib niat Jumaat. Wajib di atas makmum niat Jumaat. Usalli fardal Jum'ati. Jangan niat usalli fardal Zuhri. Jangan niat usalli fardal Zuhri. Wajib dia kena niat usalli fardal Jum'ati. Ini mengikut kaum tamat. Wajib niat Jumaat. Ini wajib niat Jumaat, dia niat usalli fardal Jum'ati lah, saja sembahyang fardu Jumaat lah. Di atas wajib atas mereka yang mengikut imam Jumaat. Ini imam yang sembahyang Jumaat. Imam yang sembahyang Jumaat. Mengikut tu bila? Mengikut tu kemudian daripada rokoknya, rokok imam, rokok itu rokok rakaat yang kedua. Jadi maknanya selepas pada imam rokok rakaat yang kedua, kalau kita mengikut pun kita tak dapat Jumaat dah. Sebab tak dapat Jumaat dengan imam satu rakaat. Tetapi ingat begini, dia masalahnya apabila kita dapat dengan imam di awal sembahyang. Memanglah mesti kena niat Jumaat. Kalau tidaknya tak jadi Jumaat. Dan juga kalau kita dapat dalam berdiri rakaat yang kedua pun wajib. Sebab nak bagi jadi Jumaat mesti kena niat Jumaat. Dan ketika kita dapat dengan imam rokok pada rokok seperti masalah tadi pun sama juga, wajib kita kena niat Jumaat. Sebab kira katanya Jumaat tu dah dapat sebab kita dapat berjemaah dengan imam. Tetapi apabila imam tu dah bangkit daripada rokok rakaat yang kedua, kalau kita mengikut dia di situ, maknanya kita tak dapat satu rakaat berjemaah dengan dia, maka Jumaat kita tak dapat. Tetapi masalah niatnya mesti kena niat Jumaat. Selama mana imam tak beri salam, agak katanya kita dapat berjemaah dengan dia, wajib kita kena niat Jumaat. Walaupun kita datang tu, imam hampir-hampir sangat nak beri salam dah, wajib kena niat Jumaat juga. Jadi maknanya selepas pada imam bangkit daripada rokok yang kedua, tak kira dalam i'tidal ke, dalam sujud yang pertama ke, duduk antara dua sujud ke, sujud yang kedua ke, dalam tasyahud akhir ke, maka wajib dia niat Jumaat. Jangan niat zuhur. Walaupun dia ingat dalam hati katanya dia dah tak dapat Jumaat sekalipun. Sebab tak dapat nak berjemaah dengan imam satu rakaat. Sekalipun wajib dah atas dianya niat Jumaat. Selama mana imam tak beri salam, mulai daripada i'tidal, kita cakap mudah-mudahnya mulai daripada i'tidal rakaat yang kedua sampai ke akhir, apabila kita mengikut imam ketika itu, wajib kita kena niat Jumaat, jangan kita niat zuhur. Kalau niat zuhur, tidak sah mengikut kamu tamat. Tapi kalau orang tanya, macam mana kalau dia tak wajib Jumaat? Kalau orang ini tak wajib Jumaat, seperti orang perempuan datang nak sembahyang Jumaat. Seperti orang musafir. Memang orang musafir tak wajib Jumaat. Siapa lagi tak wajib Jumaat? Hamba. Tapi sekarang hamba tidak ada. Kita katanya dua lah. Orang musafir
artinya orang perempuan. Orang perempuan tak wajib Jumaat. Tapi kalau dia pergi sembahyang Jumaat, dah memadai daripada zuhur, tak payah sembahyang zuhur. Maka kalau orang perempuan, dia pergi ke tempat Jumaat, padahal dia tak wajib Jumaat. Dia pergi itu mengikut imam ketika imam dalam tasyahud akhir baginya. Maka itu tak wajib dia niat Jumaat. Sebab apa? Sebab Jumaat dia tak wajib. Sebab Jumaat dia tak wajib. Begitu juga orang musafir. Kita ingatnya begini. Tak kiralah bila-bila pun kalau kita orang yang tak wajib sembahyang Jumaat. Kalau kita orang yang tak wajib Jumaat. Seperti kita kalau orang lelaki tak wajib Jumaat dengan sebab kita orang musafir. Kalau orang perempuan memanglah tak wajib di awal lagi. Maka sekiranya kalau kita ni orang yang tak wajib Jumaat, kita datang ke tempat Jumaat. Imam sembahyang Jumaat, kita tak mesti niat Jumaat. Kita tak mesti niat Jumaat. Kita nak niat zuhur pun boleh. Tapi kena sembahyang zuhur lah. Contohnya kita orang musafir. Kita datang, orang sembahyang Jumaat, kita pun pergi ke masjid. Dengar khutbah lagi di awal lagi lah. Kita pergi di awal lagi. Duduk sah awal pulaknya. Imam baca khutbah, khatib baca khutbah, kita pun dengar khutbah, tetapi kita orang yang tak wajib Jumaat. Apabila imam takbiratul ihram sembahyang Jumaat, kita takbiratul ihram. Kita tak niat Jumaat boleh. Kita nak niat zuhur pun boleh. Tetapi apabila imam beri salam, kita kena bangun tambah 2 rakaat lagi. Jadi untuk kita sembahyang zuhur, dia sembahyang Jumaat. Itu boleh. Sebab kita orang tak wajib. Kita nak sembahyang Jumaat pun boleh, kita nak sembahyang zuhur pun boleh juga. Sebab kita ni orang tak wajib. Ni kata wajib kena niat Jumaat kalau wajib Jumaat di atas dia. Itu rupa masalahnya. Sebab tu kalau orang perempuan dia pergi ke masjid, padahal orang lelaki sembahyang Jumaat, dia pergi ke masjid, dia tak niat Jumaat, niat zuhur. Boleh. Tetapi jangan 2 rakaat lah. Apabila dia niat zuhur, jangan 2 rakaat. Zuhur mana pula 2 rakaat. Begitu. Jadi maknanya orang perempuan, artinya orang musafir, walaupun dia dapat dengan imam pada rakaat yang pertama sekalipun, dia nak niat Jumaat, maka jadi Jumaat. Kalau niat zuhur, jadi zuhur. Tak wajib bagi mereka niat Jumaat. Sebab Jumaat bagi mereka, bagi orang musafir, bagi orang perempuan, tak wajib. Nak sembahyang zuhur pun boleh. Tapi kalau niat zuhur, mesti kena buat 4 rakaat. Kena buat 4 rakaat. Apabila imam Jumaat beri salam, dia kena bangun tambah 2 rakaat lagi. Itulah. Di sini dia kata dan wajib niat Jumaat, yakni sekiranya kalau dia wajib Jumaat. Kalau wajib di atas dia tu Jumaat. Kalau tak wajib, bahkan kalau tak wajib Jumaat, maka tak wajib niat Jumaat. Sekali lagi, dan wajib niat Jumaat. Kita ingat wajib niat Jumaat ini kalau wajib Jumaat, wajib di atas dia mengerjakan Jumaat. Kalau orang tak wajib sembahyang Jumaat, bahkan wajib sembahyang zuhur, maka niat Jumaat itu tak wajib. Agaknya jelasnya masalah katanya wajib niat Jumaat. Wajib niat Jumaat, yakni bagi mereka yang wajib Jumaat atasnya. Dan wajib niat Jumaat atas mereka yang mengikut imam Jumaat. Mengikut imam yang sembahyang Jumaat. Mengikut tu bila? Kemudian daripada rokoknya. Kemudian dari mengikut tu bila masa dia mulai mengikut imam tu, kemudian daripada rokoknya, rokok imam, rokok tu rakaat yang kedua. Dengan sebab dia tak dapat, walaupun tak dapat 1 rakaat, tak dapat Jumaat. Walaupun rupa di sininya Jumaat dah tak dapat sebab tak dapat nak berjemaah dengan imam pada 1 rakaat. Jumaat dia tak dapat, walaupun tak dapat Jumaat sekalipun, wajib juga di atas dia kena niat Jumaat.
Wajib di atas dia kena niat Jumaat. Satunya sebab apa boleh wajib di atas dia kena niat Jumaat? Satunya nak bagi sama dengan niat imam. Sebabnya nak bagi sama dengan niat imam. Imam tu niat awal-awal tadi niat Jumaat. Kita pun walaupun dah tak dapat dah dengan imam satu rakaat. Walaupun begitu sekalipun mesti kena niatan kitanya sama dengan imam. Ini cakap masalah orang yang wajib Jumaat. Mesti kena sama dengan niat imam. Imam niat Jumaat, kita pun mesti kena niat, wajib kena niat Jumaat juga. Lagi pulanya sebab apa wajib kena niat Jumaat, walaupun kita kiranya kita dapat dengan imam itu selepas pada rakaat imam rakaat yang kedua. Satu sebab laginya dia ada harapan lagi kita nak dapat Jumaat. Rupanya begitu. Rupanya kita dapat dengan imam dalam i'tidal masalah, dalam sujud yang pertama, yang kedua, atau duduk antara dua sujud atau tasyahud akhir tu, harapan untuk nak dapat Jumaat bagi kita tu ada lagi. Dengan sebab ada harapan untuk nak dapat Jumaat tu masih ada lagi, sebab tu diwajibkan niat Jumaat. Jadi maknanya niat Jumaat tu wajib sebab dua perkara. Satunya nak bagi sama, nak sepakat dengan imam, nak bagi muafakat dengan imam. Imam niat Jumaat, kita pun kena niat Jumaat. Dan satu ilat lagi, satu sebab laginya, harapan nak dapat Jumaat tu masih ada lagi. Boleh jadi nak dapat Jumaat. Rupa macam mana? Contohnya boleh jadi tu, kita katanya imam dia rakaat yang pertama tadi dia rakaat tidak tamak ninah. Dia terlupa. Pada rakaat yang pertama tadi tu dia rakaat, tetapi dia rakaat ke dia i'tidal ke dia sujud yang pertama, yang kedua duduk antara dua sujud, dia terlupa nak tamak ninah. Padahal dalam mazhab Syafi'i tamak ninah tu adalah wajib. Maka kita katanya imam pada ketika dia rakaat yang pertama, yang kita belum, pada ketika tu kita belum jadi makmum dia lagi lah. Sebab kita datang mengikut dia ketika dia dalam i'tidal masalah. I'tidal rakaat yang kedua. Lepas tu kita katanya imam tu dia ketika dia rakaat yang pertama dia terlupa nak, dia tidak tamak ninah dengan tak sengaja. Kalau sengaja dah batal sembahyang dia. Kita katanya dia tak tamak ninah, dia terlupa. Tak batal lah sembahyang dia. Tetapi kalau begitu maknanya rakaat pertama tak jadi. Maka dia terus bangkit rakaat yang kedua. Dia tak teringat lagi. Dia sedang baca Fatihah, dia tak teringat lagi. Kira-kiranya rupanya rakaat yang kedua dah bagi dia. Dia tak teringat lagi, katanya tidak rakaat yang pertama tadi tu dia terlupa nak tamak ninah. Apabila dia bangkit tidak rakaat yang kedua, kita mengikut dia. Kita mengikut dia. Kita mengikut dia tu wajib kita kena niat Jumaat. Sebab barangkalinya apabila kita mengikut dia, selepas pada kita mengikut dia di dalam i'tidal masalah, selepas pada tu dia ingat, dia datang ingat katanya, dia teringat kata dia i'tidal rakaat pertama dia tak tamak ninah. Maknanya dia kena bangun satu lagi. Dia kena buat satu rakaat lagi. Itu dapat Jumaat bagi kita lah. Sebab tu maknanya selama mana imam tak beri salam tu wajib kita kena niat Jumaat, sebab masih ada harapan lagi. Walaupun jarang-jarang nak berlaku, tak apalah. Okay, katanya boleh jadi nak berlaku gitu. Boleh jadi kita katanya rakaat pertama imam dia terlupa nak apa? Nak tamak ninah. Atau dia baca Fatihah dia terlupa, dia langkah satu ayat. Makmum pun tak perasan. Dia pun tak perasan. Tetapi apabila dia hampir-hampir nak beri salam, dia ingat katanya dia terlupa nak tamak ninah. Dia bangun tambah satu rakaat lagi. Apabila dia tambah satu rakaat lagi, kita dapat berjemaah dengan dia. Satu rakaat dapatlah Jumaat bagi kita. Sebab tu maknanya walaupun imam dah lepas daripada rakaat yang kedua, sekalipun kita masih ada harapan untuk nak dapat berjemaah dengan imam satu rakaat lagi. Sebab tu wajib kita kena niat Jumaat. Walaupun jangan kira ghalib lah. Ghalib dah tak dapat dah niat zuhur, jangan begitu.
Maknanya wajib kita kena niat Jumaat. Satu sebabnya nak bagi sama sepakat dengan imam, dan yang keduanya masih ada harapan lagi selama mana imam tak beri salam. Apabila tak itu niat tu wajib kena niat Jumaat. Tetapi rakaat tak dapat rakaat, tak dapat Jumaat. Walaupun Jumaat tak dapat, tetapi pasal niat mesti kena niat Jumaat. Tetapi apabila imam beri salam dan sempurna ia seorang tadi akan zuhur. Mana sempurna akan zuhur, apa maksud zuhur? Takkid 4 rakaat. Kemudian daripada salam imamnya. Selepas pada imam beri salam tu kena bangun kita kena buat 4 rakaat. Buat 4 rakaat tu dikatakan zuhur. Tak payah niat apa-apa dah. Jadi maknanya ketika kita contohnya nak pada akhirnya kita katanya imam sedang baca tasyahud akhir. Kita baru datang. Kita baru datang ke masjid. Kita takbiratul ihram di situ dengan sebab kita orang yang wajib Jumaat, kita pun usalli fardal Jum'ati. Selepas pada kita usalli fardal Jum'ati, kita takbiratul ihram, duduk bersama dengan imam. Duduk bersama dengan imam, imam beri salam. Apabila imam beri salam, kita kena bangun buat 4 rakaat. Bangun buat 4 rakaat itulah dikatakan sempurnakan zuhur. Bukan kena niat zuhur. Bukan maksudnya apabila imam beri salam, kita bangun berdiri saja ku sembahyang zuhur. Bukan begitu dah. Jadi maknanya niat Jumaat, tapi masa buat cara zuhur. Maksudnya begitu. Sebab tu dikatakan yang dia niat dia tak buat, yang dia buat dia tak niat. Rupa masalah di sininya, yang dia niat dia tak buat, yang niat Jumaat. Tapi kalau yang dia niat dia tak buat, yang dia buat yang dia tak niat. Apa yang dia niat dia tak buat, apa yang dia buat dia tak niat. Jadi begitu. Nawa shalla wala nawa wala shalla. Dengan sebab dia niat zuhur, dia niat Jumaat, wajib niat Jumaat. Ketika katanya selepas pada rakaat yang kedua, wajib kena niat Jumaat. Apabila imam beri salam, dia kena bangun buat 4 rakaat. Jangan duk niat aku sembahyang zuhur lah. Jadi bangun tambah biasa. Bangun bangkit tambah 4 rakaat biasanya. Tak payah niat aku sembahyang zuhur pula, tak payah niat begitu. Niat Jumaat tadi. Itulah katanya niat Jumaat tapi buatnya zuhur. Zuhur tu dia niat atau tidak? Dia tak niat zuhur, dia niat Jumaat. Tu makna apa yang dia niat dia tak buat. Yang dia buat tu dia tak niat. Itu maknanya itu yang katanya apa sembahyang dia niat kat lain, buat kat lain. Niat Jumaat sembahyang zuhur. Inilah rupa dianya. Dan sebenarnya ia akan zuhur. Zuhur di sini apa maksudnya? 4 rakaat. Begitu. Jadi mana tak payah niat aku sembahyang zuhur dah. Tambah 4 rakaatnya jadi zuhur dah. Jadi zuhur sendiri. Bangun tambah 4 rakaat jadi zuhur sendiri. Tak payah niat aku sembahyang zuhur, tidak. Dan sebenarnya ia akan zuhur 4 rakaat. Kenapa dia kata 4 rakaat? Sebab zuhur Jumaat ini ada setengah orang tu dia panggil zuhur qasar. Jumaat ni ada setengah orang tu ada setengah ulama dia panggil apa dia? Ada setengah, maknanya bukan setengah ulama lah, ada satu panggilannya. Jumaat itu ialah zuhur yang diqasar. Mana zuhur 4, qasar jadi ada 2. Sebab tu takut kelirunya, bimbang takut kelirunya dia kata sempurnakan zuhur. Apa maksud zuhur? 4 rakaat. Takut kata sempurnakan zuhur, jadi zuhur qasar tambah 2. Bukannya begitu. Mensempurnakan zuhur, jadi 4 rakaat. Itu maksudnya. Bukan zuhur qasar jadi Jumaat, bukan dia begitu. Mana tambah 4 rakaat lagi cukup.
sepenuh ia akan zuhur 4 rakaat, kemudian daripada salam imamnya. Selepas pada imam beri salam, tambahlah 1 rakaatnya. Begitulah. Kata kil ini muqabil kamu tamat. Kata kil, kata setengah ulama harus niat zuhur. Niat zuhur pun boleh pada masalah tadi. Maka jawab oleh kamu tamat, kata boleh niat zuhur tu kalau dia tak wajib Jumaat. Kalau orang tak wajib Jumaat boleh nak niat zuhur. Kalau orang yang wajib Jumaat tak boleh nak niat zuhur, mesti kena niat Jumaat. Tapi kata kilnya harus dia niat zuhur walaupun wajib Jumaat atas dia sekalipun. Wajib harus boleh sah kalau dia niat zuhur walaupun wajib atas dia Jumaat sekalipun. Itu muqabil bagi kaum muktamad tadi. Begitulah. Kemudian kita akhir di situ. Kemudian katanya dan didapat fadilah taharrum imam dengan 2 perkara. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma